Okey, kita akan sambung dengan format peperiksaan PT3. Yang terpapar di skrin sekarang ini adalah contoh kertas soalan yang cikgu ambil dari MRSM, peperiksaan akhir tingkatan 3 2019. Okey, sebab kita nak tengok contoh lah, okey, soalan yang macam mana akan ditanya, format PT3 ni untuk sains macam mana. Okey. Untuk sains PT3, okey, kita akan belajar, dia akan merangkumi dari bab tingkatan 1, bab tingkatan 2 dan bab tingkatan 3. Contohnya tadi bab tingkatan 1 9 bab. Akan ditambah dengan bab-bab yang ada pada tingkatan 2 dan juga bab yang kamu akan pelajari semasa tingkatan 3. Jadi soalan akan diambil di dalam silibus 3 tahun tersebut. Okey, jenis ujian adalah ujian bertulis. Maksudnya kamu kena tulis. Tiada ujian lisan, tiada ujian mendengar. Cuma ujian bertulis. Okey, masa diberikan adalah selama 2 jam. Untuk satu subjek sains, masa diberikan adalah 2 jam. Okey, seperti yang kamu nampak. Okey, ada arahan kat situ. Buka kertas peperiksaan ini apabila diberitahu. Tulis nama dan angka giliran pada ruang yang disediakan. Kertas soalan ini adalah dalam dua bahasa. Okey, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. Tapi kamu dibenarkan jawab dalam menggunakan mana-mana bahasa, sama ada nak guna bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Cuma dalam satu ayat yang sama jangan campurkan perkataan Inggeris dan perkataan Melayu, bahasa Melayu tu jangan campurkan. Dia kena segala satu ayat full, ayat bahasa Inggeris mesti habiskan satu ayat bahasa Inggeris. Kemudian kita nak sambung dengan ayat bahasa Melayu, tak apa. Okay, calon dibenarkan menjawab keseluruhan atas sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Okey, ada soalan objektif. Okey. Cuba kita tengok pembahagian markah dan bahagian-bahagian yang ada pada format soalan PT3. Okey, sains PT3 terdiri, soalan-soalannya terdiri daripada 3 bahagian. Kita ada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, bahagian A kalau kamu nampak soalan 1 hingga soalan 20. Okey, markah penuh di situ adalah 20 markah. Okey. Dan ada ruangan untuk markah yang diperolehi, itu untuk kegunaan pemeriksa lah. Bermaksud kat sini bahagian A adalah bahagian objektif. 1 hingga 20 soalan. Satu soalan, satu markah. Satu soalan betul, satu markah. Dia ada 20 soalan objektif. Okey, untuk bahagian B dan bahagian C, ini adalah soalan-soalan subjektif. Subjektif ni maksudnya tiada pilihan jawapan. Kiranya tiada pilihan jawapan A, B, C, D. Okey. Cumanya dekat bahagian B dia lebih kepada soalan subjektif yang tidak terlalu sukar, membantu murid untuk dapatkan lebih markah lah kat sini. Okey, contohnya bahagian B ni kita ada soalan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi untuk satu soalan, markah yang diperuntukkan adalah 4. Jadi kita ada 5 soalan, 5 darab dengan 4, bahagian B memberikan 20 markah juga. Jadi markah penuh bahagian A 20. Markah penuh bahagian B juga 20. Dah 40 markah kat situ. Kalau betul semua bahagian A, betul semua bahagian B, dah lulus. Okey, tapi lulus takat kepala je lah. Hampir-hampir tenggelam. Okey, untuk bahagian C. Bahagian C kita ada soalan 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Okey, dan markah penuh bergantung kepada soalan. Tak semestinya sama. Ada soalan yang 10 semua, ada soalan yang 8, 8, 10, 12 macam ni. Okey, tapi bahagian C peruntukan markahnya mestilah 60 markah.
buatlah soalan macam mana pun. 5 soalan, nombor 6 soalan markah sikit, nombor 11 markah banyak ke macam mana pun. Tapi bahagian C, markah yang diperuntukkan adalah 60 markah. Jadi dekat bahagian C ni, dia soalan subjektif yang panjang sikit lah soalannya dan memerlukan jawapan yang panjang sebab markah yang diberikan pun banyak. Okey, jadi kita tambahkan markah bahagian A 20, markah bahagian B 20, markah bahagian C 60. Jadi jumlah keseluruhan ialah 100. Okey. Seperti yang kamu nampak kat sini, okey, 100 markah tentulah itu markah penuh jadi A lah. Okey, untuk PT3 85 ke atas barulah dapat grade A. Okey, 85 ke atas. Jadi kalau dapat 84, 80 itu dikira grade B. Okey, 70 ke 84 grade B. 60 ke 69 grade C. 50 ke 59 grade D. Dan 40 ke 49 grade E. Di sekolah menengah E lulus. Okey. Tapi kalau bawah 40, contohnya 39, cikgu akan bagi kamu grade G lah. G tu untuk gagal. Okey, tapi rasanya insya-Allah kita cuba untuk belajar betul-betul. Okey, kita nak dapatkan markah yang terbaik. Okey, kita perhatikan soalan untuk section A bahagian A. Ni contoh-contoh soalan objektif. Okey, objektif soalan 1, soalan 2. Mungkin soalan-soalan ni kalau kamu baca pun baru tingkatan 1 kamu baca kamu tak tahu jawapan, jangan risau. Sebab itu kita kena belajar. Okey, bila belajar insya-Allah kalau kamu faham, bila keluar soalan-soalan kamu boleh jawab. Jadi kalau sekarang kamu tak faham, kamu tak tahu nak jawab, jangan risaulah sebab belum belajar. Okey, nombor 4, objektif 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, sampai sini soalan objektif. Masuk ke bahagian yang seterusnya, bahagian B. Selepas habis soalan objektif 20 markah, okey, 20 soalan, kita masuk ke bahagian B. Satu soalan 4 markah. Contoh yang ni soalan 1A 2 markah, soalan 1B 2 markah, betul semua, full mark 4 markah. Masuk pula soalan yang kedua. Maaf. Okey, masuk pula soalan yang kedua, labelkan dengan betul 2 markah. Benar palsu 2 markah. Kalau jawapan yang diberikan betul 4 markah. Okey, soalan 3 pun soalan 3A 2 markah, 3B 2 markah. Jawapan yang betul keseluruhannya 4 markah. Okey, yang keempat pun sama, lengkapkan pernyataan. Okey, 4 markah. Nombor 5 pun 4 markah. Okey, jadi sebenarnya bahagian B ni membantu murid untuk dapat markah sama macam bahagian A. Itu yang cikgu kata, bahagian A 20 markah, bahagian B 20 markah, confirm lulus. Jawab sikit lagi dekat bahagian C, kamu boleh dapat markah yang baik lah. Okey, soalan nombor 5, 2 markah, 2 markah. Okey, masuk ke bahagian C. Ini adalah soalan yang panjang. Soalan yang panjang ni bermaksud dia ada anak-anak kecil. Contoh soalan 6. Okey, dia ada 6A, 6A1, 6A2, 6A3. Kemudian ada soalan 6B, 6C. Okey, dan kalau kita tengok ada markah yang 1 markah, maksudnya jawapan pendek. Ada soalan yang 1 markah, jawapan pendek. Ada soalan yang memberikan kita 2 markah, jadi jawapannya mestilah 2 point lah ataupun panjang sikit lah. Okey, contoh ni soalan nombor 7. Okey, nombor 7 A1 2 markah,
Nombor 7A2. Kalau perhatikan ada 3 markah. Jadi kalau 3 markah, janganlah jawab dengan menggunakan 1 poin sahaja. Mesti ada 3 poin yang betul di situ untuk dapatkan 3 markah. Okey, 2, 1. Okey, soalan nombor 8. Soalan nombor nombor 8, nombor 9, nombor 10, 11. Okey, end of question paper. Okey, kertas soalan tamat. Okey, ini memberikan kamu 100/100 jika kamu mampu untuk jawab semualah, dan grade A akan diberikan jika kamu mendapat markah 85% ke atas. Okey, untuk kertas PT3 ni, ini soalan tingkatan 3, jadi dia melibatkan silibus 1, tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Untuk sains, okey, tips untuk dapat markah adalah rajin menulis. Okey, apa yang kamu tahu di dalam kepala kamu, kamu kena tulis. Okey, kalau kamu tengok kat sini sampai 4 markah di sini. Okey, 4 markah. Jadi kena tulislah 4 jawapan yang tepat. Okey, untuk dapatkan 4 markah tersebut. Okey, itu sahaja format untuk PT3. Kita akan teruskan lagi dengan video bab 1. Cikgu akan teruskan dengan mengajar mengenai bab 1 tingkatan 1. Okey, bye.